Baik, terima kasih. Bukan hanya Said, Aiza, Siti Aiza, ada juga Zini G, kecil hati G tadi. Tapi ada juga Kak Ana. Okey. Ada juga Kak Ana. Kita dah nampak ni. Dah nampak, okey, hadis. Okey, jadi nampaknya sarapan kita semakin meriah pagi ni dengan kehadiran Hadis Nutrimil bersama tetamu kita, Puan Zarina Ayub atau Kak Na, perunding, pengguna, testimoni, pensyarah, segala-galanya. Apa lagi saya nak sebut? Kata baru pulang dari mana? Dubai ya? Tak sempat pergi. Tak sempat pergi sebab ke udara bersama kami. Jadi sebab rela ke sini. Rindu kat you all. Okey. Jadi Kak Na, apa khabar? Hari ni nampak Macam ceria, biasa, alhamdulillah sihat. Apa rahsianya? Okey, hadis. Minumlah hadis. Okey, jadi hari ini kita berbicara tentang Hadis Nutrimil yang sebelum ini telah ada banyak testimoni. Ada pelbagai persoalan yang saya lihat sejurus selepas kita ke udara tempoh hari. Kak Na banyak menangani pertanyaan-pertanyaan di luar ruang udara kita ni. Jadi boleh kita kongsikan apa pertanyaan-pertanyaan ni? Sebenarnya kalau nak ikut testimoni, rasa tak muat lah tempat ni. Ramai sangat yang testimoni yang Kak Na boleh bawa. Tapi cuma yang pertanyaannya banyak dan ada yang menimbulkan setengah tu bila dia minum hadis, dia ada masalah sikit. Masalahnya bukan masalah apa, dia silap cara minum. Jadi sebab itulah hari ni Kak Na tak bawa testimoni. Mungkin lepas ni 100 orang nak testimoni pun boleh. Kak Na pun testimoni juga. Orang boleh lihat sendiri. Salah satulah. Okey. Salah satu testimoni lah. Semua sekali ni Kak Na cuma nak ajar cara minum yang betul. Sebab bagi Kak Na, walaupun ni bukan multi level dan harga dia pun murah, tapi kita ada cara yang cepat berkesan dan lambat berkesan. Dan Kak Na rasa Kak Na pun macam orang lain juga. Kita nak cara yang cepat. Okey. Kalau kurus tu kalau boleh nak turun 50 kilo sehari pun kalau boleh lah nak macam tu kan. Okey. Tapi satu je Kak Na nak cerita. Okey, sebelum Kak Na bermula dengan apa-apa ni, Kak Na nak cerita hadis ni sebenarnya bukan ubat. Okey, dan dalam tu tak ada langsung kandungan dadah ataupun drugs, tak ada apa. Jadi dia boleh diminum dengan ubat doktor ke apa ke, semua boleh. Lelaki, perempuan, budak kecil, baby ke, orang mengandung ke, semua boleh minum. Okey, dan cara minum dia itu yang hari ni Kak Na bawa gelas. Hari ni Kak Na bukan nak cerita pasal Syal tau. Yang ni Kak Na dapat percuma sebenarnya. Ini yang Kak Na jumpa. Okey. Kita mesti bancuh dengan air panas. Air panas betul. Tak nak air suam, air panas betul. And then cara kita nak minum dia sama ada kita nak banyakkan air ataupun sikitkan air ni terpulang pada masing-masing. Okey. Jadi macam Kak Na sendiri, Kak Na tak boleh minum pekat sebab nanti rasa muak. Jadi Kak Na cair. Jadi Kak Na biasa mak ni. Kak Na guna. Okey. Tapi setengah orang dia suka pekat. Dia nak makan macam Nestor macam tu. So dia guna cawan yang kecil. Jadi tak kisah. Itu terpulang pada masing-masing. Dan untuk cepat berkesan lagi, kalau seseorang tu dia minum air kosong yang banyak, lagi cepat dia punya kesan tu. Sebab dia akan flush out. Okey. Dan apa ni yang Kak Na nak cerita lagi, dan minum dia mesti pada waktu perut kita kosong. Itu ramai yang tersilap saya rasa. Okey, sebab ramai yang tersilap. Dan setengah orang tu sebab hadis ni Kak Na cerita tadi, dia bukan ubat, dia cuma pemakanan, tapi cara dia diadun tu dia akan membuang segala kotoran dalam badan kita. Macam toksin, asid, lemak dan sebagainya lah. Jadi macam Kak Na ni, ialah body cute ni biasalah terlebih lemak, terlebih kolesterol semua tu. Jadi dia akan buang. Tapi setengah ada juga orang tanya, orang kurus tak boleh makan ke? Macam ni yang kurus ni kan? Yang macam tak cukup zat tu kan? Okey. Tapi yang kurus ni maknanya dia tak ada, sebab kemungkinan orang kurus dia kemungkinan kolesterol dia tinggi. Dia tak ada lemak. Jadi hadis ni akan membuang kolesterol dia. Lemak dia tak ada. Tapi mungkin sebab body kita pun perlukan lemak, tapi tak ada lemak yang macam gemuk macam Kak Na. Tak ada lah, ni dah terlebih lemak lah ni. Jadi kemungkinan dia akan menambah lemak. Okey, sebab dia akan mengimbangkan badan kita. Okey, apa yang lebihan dia buang, apa yang tak cukup macam kalsium, vitamin semua dia tambah. Dan minum pastikan dengan bancuh dengan air panas. Tapi janganlah minum masa panas-panas menggelegak tu kan. Nanti masuk hospital pula marah Kak Na. Tu agak-agak sendirilah soalnya. Ambil je satu paket, dia senang. Buka je satu paket, nak bawa ke mana-mana pun boleh. Okey. Dan cara makan dia ni, peringkat permulaan dia, ni adalah untuk cepat berkesan. Terpulang pada masing-masing sebenarnya macam mana dia orang nak makan. Okey. Tapi untuk cepat berkesan, dia ada cara-cara dia. Okey. Contohnya sebagai penyakit yang macam gout ataupun lelah asma tu, ataupun orang yang stroke, resedung dan angin. Jadi peringkat permulaan Kak Na suggest kotak yang pertama, dia dalam satu kotak ni ada 20 paket. Kak Na suggest kotak yang pertama dia kena makan 4 paket satu hari.
Yang ni tak ada overdose. Nak makan 50 paket satu hari pun tak ada overdose. Tak ada drugs, tak ada apa ya. Okey, sebab Kak Nas makan banyak bukan nak suruh laku hadis ni, tak ada. No. Sebab kita nak suruh cepat keluarkan. Sebab peringkat permulaan tu bagi setengah penyakit macam Kak Nas sebut tadi tu, dia ada tindak balas. Macam resdung, dia akan keluar segala lendir-lendir. Semua tu macam kalau lelah, kahak semua keluar. Sebab hadis ni dia mengeluarkan. Dia tak ada simpan-simpan. Jadi sebab itulah kalau macam mak-mak yang selalu telefon yang anak dia resdung teruk, lelah teruk, Kak Nas suruh dia bagi minum masa cuti sekolah. Sebab nanti dia tak selesa dalam kelas. Dan baru ni pun Kak Nas cerita kan, kalau yang darah kotor, kemungkinan akan keluar jerawat-jerawat sebab dia cuci dalam. Jangan kahwin, ni lah kalau nak kahwin dekat-dekat tu, janganlah minum hadis. Minum lepas kahwin? Ataupun sebulan sebelum. Sebulan sebelum atau 2 bulan sebelum. Jangan esok nak kahwin, hari ni minum hadis. Esok dia marah kat tindak balas dia keluar. Tindak balas dia keluar. Dia sebenarnya dia tak ada langsung kesan sampingan, tapi bagi setengah penyakit dia ada tindak balas sebab dia mengeluarkan. Yang macam gout, macam gout. Okey, Kak nak cerita gout ni, contoh peringkat permulaan masa kita minum dia akan kita tempat gout dia sakit sebab uric acid nak keluar, tapi macam kalau hari pertama, hari kedua kita minum tu banyak mana sangat yang dia boleh keluar, jadi kita akan terasa sakit. So peringkat permulaan ni tu yang Kak selalu cakap, makan painkiller. Actually tak bagus painkiller, tapi untuk sehari dua tak apalah kan. Okey. Dan bagi orang yang penyakit jantung pun dia banyak jenis, yang jantung tersumbat kolesterol lah apa tu kan. Okey. Sebab benda ni dia mencairkan lemak, mencairkan kolesterol. Okey. Jadi bagi orang yang jantung tersumbat, dah banyak kes, banyak testimoni, dia bila orang kata kolesterol tu cair, jadi dia boleh bernafas macam biasa. Dan setengah tu kalau orang nak buat yang operation, yang kan bila jantung tersumbat kena buat operation tu, jadi tak perlu, alhamdulillah dia minum makan yang ni 3 atau 4 paket satu hari. Untuk kotak yang kedua, pertama, kotak yang kedua kurangkan lagi, dan kotak yang ketiga 2 paket. Dia macam kalau kotak pertama 4, kotak kedua 3, kotak ketiga tu 2 paket. Bila dah okey, 1 paket. Okey. Jadi bila dia cairkan kolesterol, jadi dia boleh bernafas macam biasa. Jadi itu insya-Allah boleh menyembuhkan ni. Dan satu lagi yang biasa orang tanya Kak Na ni, stroke. Okey. Bagi stroke yang disebabkan darah, okey, dah banyak kes orang lumpuh, orang stroke dia boleh berjalan. Dia benda ni bukannya magic apa dia boleh ubat stroke, dia tak ada. Dia cuma melancarkan perjalanan darah. Jadi bila darah tu berjalan lancar, jadi orang tu boleh berjalan. Tapi kalau benda tu melibatkan tulang, yang ni tak boleh. Macam Kak Na sendiri, Kak Na mengalami slip disc dah 5 tahun Jadi dia tidak menolong slip disc Kak Na tu. Tapi cuma dia menolong dari segi, sebab dulu macam Kak Na cerita 120 kilo. So bila kita turun ke 70 kilo, kalau kita gemuk dia lagi press. Saraf tu jadi kita lagi cepat sakit. Sekarang ni pun sakit juga, tapi sekurang-kurang dia tahan. Cuma kalau certain macam kita terjatuh ke, drive terlampau lama, KL, KB ke, itu dia akan ni lah. Tapi kalau keadaan biasa, alhamdulillah lah, okey. Kalau zaman dulu tak ada apa-apa pun sakit sebab kita terlampau gemuk. Okey. Dan bagi setengah orang, yang setengah tu dia kata kenapa bila dia minum hadis ni dia berselera makan. Okey. Setengah tu sama dengan Kak Na. Macam first month dulu macam tu. Kak Na macam ke buluh tak makan 10 hari. Masa tu Kak Na tak tahu apa-apa. Dah lapar, makanlah 3 pinggan kan. Dah kita lapar kan. Lepas tu bila Kak Na tanya, dan Kak Na tadi baca-baca buku juga sikit-sikit ni, tanya-tanya orang. Dan tanya juga yang company ni. Rupa-rupa dia kata yang kita lapar tu sebab lemak kita cair. Macam Kak Na sendiri daripada baby Johnson lagi dulu Kak Na gemuk. Daripada keluar dulu baby pun dah gemuk. Jadi lemak ni dah sebati dengan badan kita. Jadi macam bila lemak tu cair, macam body kita tak boleh terima body tu, lemak tu cair. Itu yang kita rasa lapar. Tapi lama kelamaan rasa lapar tu makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Sebab tu Kak Na bulan pertama penggunaan Kak Na memang Kak Na tak turun langsung. Tapi bulan kedua lah start turun 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Okey lah, sebarang orang tua okey lah tu kan. Dan ada juga yang tanya, berapa lama kita makan satu kotak ni boleh turun berapa? Makan satu kotak ni boleh turun berapa? Itu sebenarnya terpulang pada individu. Macam Kak Na tak adalah nak kahwin ke, nak apa, tak ada nak cepat apa-apa. Jadi setakat turun Kak Na 5 ke 4 kilo sebulan, alhamdulillah. Dan Kak Na tak perlu pantang apa-apa, makan je apa yang Kak Na nak makan. Tapi katalah orang tu nak cepat. Jadi setengah orang tu kalau dia malam dia tak makan malam, ada kes yang 3 bulan dia boleh turun sampai 30 kilo.
Ada seorang tu yang dekat Kelantan di Tumpat, dalam masa sebulan dia boleh turun sampai 16 kilo. Jadi tepuk dada tanya selera, nak cepat ke nak lambat. Cuma yang Kak Nah tahu paling cepat tu kalau kita banyak minumkan air suam, lagi cepat turun. Ya. Karena ni dah Rejab, Syaban ni ramai orang buat puasa sunat, lepas tu bulan Ramadan pun puasa. Jadi macam mana nak manfaatkan puasa-puasa ni? Sahur ke kan? Sahur. Okey. Sebab kerana banyak terima feedback yang last yang tahun lepas yang puasa, dia di peringkat permulaan tu Kak Nah tak advise dia orang bermula minum hadis ni di bulan puasa. Sebab kan Kak Nah tadi cerita ada setengah bila minum hadis ni pukul 8, pukul 1 tu dia rasa kenyang lagi. Itu satu versi. Yang versi Kak Nah pula lepas minum hadis yang ni peringkat orang kata bulan pertama lah. Okey. Lepas minum hadis 2 jam, lapar yang hanya Tuhan lah tahu. Macam kita duduk kat Afrika. Tak apa, dugaan puasa lebih besar juga, tak apa. Jadi Kak Nah tak advise dia orang first bulan puasa baru nak start. Kalau nak mencuba sekarang. Cuba sekarang. Okey. Tapi yang Kak Nah terima feedback, kebanyakan orang yang Kak Nah boleh katakan 90%. Oh, sebab kita cikgu kan, persen-persen lah kan. Okay. 90% dia minum ni masa sahur, dia lagi rasa kenyang berbanding dengan dia makan nasi. Ataupun roti. Mungkin memberi lebih tenaga. Memberi lebih tenaga dan dia rasa kenyang dia berpanjangan. Tapi macam Kak Nah cerita tadi, jangan bulan puasa tu yang nak start. Sebab kita tak tahu dia versi mana. Macam mana dengan tindak balas badan kita? Tindak sebab dia berlainan. Dan ada setengah juga yang peringkat permulaan tu dia rasa letih. Okey, biasanya ada 2 jenis orang yang rasa letih ni. Satu dia mengidap kencing manis, satu sebelum ni dia terlampau aktif. Macam terutama kita macam orang perempuan lah, jangan kecil hati lah orang lelaki kan. Macam orang perempuan ni kan macam kita kena buat semua benda. Jadi walaupun kita penat kadang kita buat juga. Okey. So bila mula-mula kita minum hadis, mungkin kita akan rasa letih, rasa nak tidur, rasa mengantuk. Sebenarnya badan kita tu terlebih kerja. Jadi hadis ni nak suruh kita rehat. Tapi selepas beberapa hari, dia get back to normal. Maknanya bila kita dah cukup rehat, dia balik semula pada normal. Sebab dia nak seimbangkan body kita. Okey. Kerana kita ada banyak talian-talian yang dipaparkan di sepanjang bual bicara kita ni, menggambarkan di mana cawangan-cawangan, di mana ejen-ejen yang boleh didapati. Tetapi kelihatannya ada juga di pasar raya, di booth-booth itu yang menjual. Jadi apakah boleh, maknanya sama ke bagaimana? Ada yang tanya dengan saya langsung tu minta tolong. Okey, yang tu pun Kak Nah terima banyak soalan. Okey, sebenarnya Kak Nah advise belilah dengan ejen yang berdaftar. Sebab sekarang ni banyak yang tiruan. Kita tak tahu, mungkin yang jual tu yang original. Okey, tapi kita tak tahu. Macam mana kita nak tahu? Okey, that's why untuk tahu yang original atau tak, boleh telefon syarikat yang keluar tertera dekat sana tu, ataupun boleh telefon Kak Nah. Kak Nah pun ada senarai nama-nama ejen kita yang berdaftar. Jadi kita boleh bagi. Sebab kalau Kak Nah bukanlah tak advice, tapi katalah Kak Nah ejen dan Kak Nah cakap okey saya ada letak di situ. Okey, you all memang boleh pergilah beli kat situ. Memang itu makna yang betul-betul original. Tapi ada juga kes yang dia dulu dia beli dengan ejen, dia kata berkesan. Lepas tu bila dia jumpa dekat pasar raya, dia makan tak ada kesan. Jadi dia tanya Kak Nah, ori ke tak? Jadi Kak Nah memang tak boleh jawab. Sebab Kak Nah pun tak tahu yang tu ori ke tak. Okey, so advice Kak Nah belilah dengan ejen yang berdaftar. Boleh tanya dekat syarikat. Ataupun boleh call Kak Nah dan Kak Nah akan bagi ni lah. Cuma satu penting lagi, penggunaan dia mesti tahu cara makan yang betul untuk penyakit yang berlainan. Dan satu bagus hadis ni yang Kak Nah seronok sebab Kak Nah bukan bercakap sebagai Kak Nah sebagai konsultan dan pengguna. Sebab bila dia hilang penyakit, dia hilang terus. Itu yang Kak Nah seronok. Sebab Kak Nah kata Kak Nah gout, dan Kak Nah suka makan, jadi Kak Nah tak perlu pantang. Tapi peringkat permulaan tu, Kak Nah advice bila dia minum hadis tu, makna pantang dulu. Dalam habis 2-3 kotak, bila penyakit dia okey, tak perlu pantang. Macam kalau contohnya macam Kak Nah sendiri berdasarkan pengalaman bila kena gout tu dah minum hadis ni, ada tindak balas rasa sakit di mana-mana. Peringkat permulaan masa kotak pertama memang sakit. Dan Kak Nah makan painkiller kalau tak tahan sakit. Kalau orang yang baru-baru kena, dia tak adalah sakit sangat yang dia boleh tahan lah kan. Jadi tak perlu pada painkiller. Tapi macam setengah orang yang dah 30 tahun, 40 tahun gout, dia dah pantang lama. Okey, jadi yang tu peringkat permulaan mungkin dia sakit. Jadi tu yang Kak Nah suggest dia makan painkiller tu bukan apa, untuk
tahan sakit. Kurangkan rasa Sebab sakit tu, ya. tapi bila dia benda satu, dia bukan melalui, dia tak dicirit birit dia melalui pembuangan air kecil, sebab dia mencairkan lemak, mencairkan kolesterol, dan uric acid pun keluar ikut tu. Jadi bila semakin banyak uric acid keluar, jadi rasa sakit dia makin lama makin kurang. Okey, jadi dia akan rasalah perbezaan antara minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Dan bagi orang yang darah tinggi dan sebagainya, biasanya 2 kotak ataupun paling tidak pun 3 kotak, alhamdulillah dah sembuh. Dah boleh. Tapi peringkat permulaan Kak Nas suggest dia orang campur dengan ubat doktor, sebab setengah tu dia obat doktor kan. Ubat doktor, ya. Kotak pertama, kotak kedua campur dengan ubat doktor. Dia minum 2 kali sehari, pagi dengan petang masa perut kosong. Habis je 2 kotak, pergi cek doktor, cek darah kita. Kalau darah kita dah okey, kalau dia orang tanya doktor, rasanya kebanyakannya dia dah boleh stop ubat doktor. Teruskan hadis dengan 1 paket je satu hari. Jadi nasihatnya gunakan air panas betul. Kalau makan pekat, masa perut kosong, kalau nak pekat, cawan kecil. Yang kecil. Cawan kecil, kalau nak cair, cawan besar. Tepuk dada, tanya selera. Dan cuma dia 1 paket. 1 paket saja. Satu paket. Okey, Baik, terima kasih Kak Nah kerana sudi berkongsi informasi juga khasiat hadis Nutrimil bersama kita semua. Okey, jadi kita teruskan agenda Nadis di pagi. Kita saksikan. Tadi nombor, ada yang tadi minta nombor telefon Kak Nah. Okey, tak nak malukan. So kalau nak hubungi Kak Nah, boleh hubungi di talian 019 939 5959. Senang nak ingat ni. Senang nak ingat. Lepas tu Kak Nah pun ada website Kak Nah Penerbit pun juga. dah ingat dah. Dah ingat dah. Okey, ataupun sebab dekat website pun ada juga Kak Nah cerita cara-cara makan lebih kurang. Okey. Dekat www.hadis4u.com. Huruf 4 u.com. Dan kalau nak SMS kat Kak Nah pun boleh. Kalau boleh jangan SMS kat nombor tadi, sebab nombor tadi sampai satu hari dekat 3,000 SMS. Okey, boleh SMS kat Kak Nah di talian 013 975 9259. Ataupun SMS juga dekat 017 958 0095. Kena ulangi ya. Kalau nak SMS 013 semua pembantu peribadi 975 9259 ataupun 017 958 0095. Kalau nak hubungi Kak Nah sendiri yang nombor tadi lah. Tadi ya. Yang 019. Okey. Terima kasih kepada Kak Nah dan kita teruskan agenda Nadisi pagi ini. Kita saksikan bingkisan ini dan kita ke Sabah. Kita ke Sabah. Pesta Sabah.